Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik lagi yang halal dan amalan yang diterima ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur, banyak-banyak kesyukuran kepada Allah kerana dengan kehendaknya, dengan kurniaannya, dengan redanya, alhamdulillah kita dapat lagi ditemukan di dalam program kita iaitu ilmu nahwu dan syarah. Jadi pagi ini kita menghabiskan kita punya harap-harap boleh habis hari ini kita punya ilmu iaitu ilmu saraf tambah 3 huruf kepada fa'il madhi yang 3 huruf. Jadi kita dah pun di peringkat akhir kepada tajuk tambah 3 huruf iaitu alif cinta kepada fa'il madhi yang 3 huruf juga. Jadi saya harap hari ini kita boleh habiskanlah. Kalau kita habis hari ini, insya-Allah minggu depan kita mula dengan tajuk baru. Insya-Allah. Jadi untuk hari ini, cuba tuan-tuan buka nota 138. Iaitu maksud yang ke-8. Maknanya ada sekarang ni sampai maksud yang ke-8. Kenapa alif cinta tu ditambah? Ataupun tambahan alif cinta tu membawa yang kali ini 8 sebab ataupun 8 makna. Jadi makna yang ke-8 ni adalah artinya arti fa'il mujarrad. Arti fa'il mujarrad ni maknanya bermakna al-fa'il mujarrad. Jadi ini bermakna tambah 3 huruf tu kepada fa'ala, maksud dia fa'ala juga. Maksud dia mujarrad. Mujarrad maknanya tak ada tambahan huruf. 3 huruf dah. Asalnya fa'ala tambah dengan alif istinfa tapi maksud dia sama. Sama pada zahir lah. Tetapi dalam Quran sudah tentu tidak sama. Nanti kita akan dapat dia punya makna dia. Tetapi walau macam mana pun digunakan, kadang-kadang digunakan juga makna yang sama. Kita letak fa'ala pun boleh, letak istifa'ala pun boleh. Tapi Quran lebih detail lagi, dia ada makna yang tertentu. Jadi ini kita ambil yang
yang generalnya saja. Jadi ayat yang kita nak bincang hari ini ialah contoh yang ini adalah surah 16. Surah 16 ayat ke-84. Dalam mana perkataan dia yusta'tabuna. Yusta'tabuna. Jadi wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan summa la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Yusta'tabun ini adalah perkataan asalnya adalah ataba. Ataba. Ataba ni kalau tuan-tuan lihat di dalam kamus, dia bagi makna katanya teguran yang lembut. Bukan teguran menghedik, bukan teguran yang lembut. Itu makna atabu. Tapi apabila kita masukkan ista'taba, jadi dia sudah jadi minta maaf. Minta maaf. Ista'taba, jadi minta maaf. Jadi fa'il madhi dia adalah ista'taba yasta'tibu. Jadi maksud dia yang ini teguran yang lembut, yang ini minta maaf. Minta maaf tu kan satu benda yang lembut. Satu benda yang minta maaf. Maafnya lembut lah. Jadi berbahasa lah maknanya. Jadi ayat ni kata, dan pada hari kami bangkitkan dari setiap umat seorang saksi. Kemudian kami tidak izinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri dan tidak dibolehkan meminta maaf. Meminta maaf. Jadi maknanya apa? Maknanya pada hari dibangkitkan semua manusia ke atas dunia, dikeluarkan dari kubur, dan daripada tiap-tiap umat itu ada saksi dia. Saksi di sini adalah ada rasul. Tiap-tiap umat itu ada rasul yang menjadi sebagai saksi apa yang dia buat, apa yang dia engkar dan sebagainya, saksi, iaitu rasul. Kemudian kami tidak izinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri, untuk minta maaf, tak boleh. Jadi perkataan ini adalah ista'tabu, dia punya fa'il madhi dia. Manakala di sini yasta'tibu adalah fa'il mudhari', yang ini maknanya minta maaf, telah minta maaf, yang ini akan minta maaf ataupun berterusan minta maaf. Tetapi yang ini perkataan yang kita nak ni yusta'tabu. Yusta'tabu ni adalah perkataan mudhari' tapi fa'il majhul. You tu adalah untuk majhul. Yusta'tabu. Jadi ta tu yang ini bagi bawah. Kalau fa'il mudhari' yasta'tibu. Tetapi kalau fa'il majhul mula dengan you baris dhammah, kemudian ta tu baris atas. Jadi yusta'tabu. Yusta'tabu ni maknanya tidak boleh dimaafkan. Dimaafkan. Jadi dalam ni dia tak ada fa'il tapi dia ada naib fa'il. Untuk itu saya tunjukkanlah dia punya, ini mudah sikit lah supaya nampak ayat ini, supaya tuan-tuan nampak. Jadi ini ayat dia. Kalau nak baca, tadi dah baca dah, tapi okeylah. Dengarlah pembacaan yang lebih baik. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Jadi makna dia, dan ingatlah apa? Pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi. Maksud seorang saksi itu adalah Rasul daripada setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri
dan tidak dibolehkan memohon ampun. Mohon ampun. Jadi ayat ini sebab Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat dan bahawa dia tidak akan menerima uzur ataupun excuse mereka serta tidak akan mengangkat seksa itu dari mereka, dan bahawa para sekutu mereka akan berlepas diri dari mereka dan mereka akan mengakui kekafiran mereka kepada Allah serta berdusta atas namanya. Jadi Rasul akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap kebaikan dan keburukan umatnya serta sikap yang mereka lakukan terhadap seruan Rasul. Jadi maknanya tiap-tiap umat ni ada Rasul dibangkitkan bersama-sama mereka yang menjadi saksi kepada perbuatan mereka yang baik ke yang tak baik ke. Jadi perkataan yang kita nak begini tadi adalah tabu. Yang ni. Jadi tabu ni maknanya mereka minta maaf, tapi oleh kerana depan tu ada perkataan apa namanya, di depannya ada perkataan la, yang ni. Jadi depannya ada wala dan tidak. Tabu. Jadi maknanya tabu sajanya mereka dibolehkan maaf, tapi oleh kerana ada la depan, jadi tidak mereka dibenarkan meminta maaf. Jadi tabu. Jadi tabu ini adalah fa'il mudhari', tetapi dia adalah majhul. Majhul ni maknanya tak diketahui siapa yang membuat, tetapi diketahui orang yang kena buat. Orang yang kena buat tu kita panggil dia naib fa'il. Kalau orang yang membuat tu kita panggil dia fa'il. Kalau yang kena buat tu kita panggil naib fa'il. Jadi dalam kataan ini dia tak ada fa'il. Fa'il mudhari' mabni li majhul. Kemudian waw ni menunjukkan dhamir muttasil fi muhalli raf'in. Raf'in apa? Naib fa'il. Maknanya naib fa'il dia adalah mereka. Ya dengan waw ni jadi mereka. Kalau ya saja seorang dia. Tapi kalau ada waw, nun ini, waw ni adalah jamak. Jadi dia seorang, kalau dua, tak Melayu dua, tak tahulah apa kamu kot. Kalau ramai, mereka lah. Mereka lah. Jadi di dalam ni mereka. Mereka tu adalah naib fa'il. Naib fa'il tu maknanya orang yang kena buat. Orang yang kena ke atas tindakan itu. Tindakan itu siapa dia? Tindakan itu adalah tak boleh minta maaf. Jadi apabila mereka tu kembali kepada orang-orang kafir, tidak boleh minta maaf. Jadi perkataan ini asalnya adalah istaqtaba. Istaqtaba fa'il madhi dia, fa'il mudhari'nya yustaqtibun. Taqtibulah, yastaqtibu. Kalau bun tak boleh sebab dia fa'il. Jadi yastaqtibu. Istaqtibu ni ya ni maknanya menunjukkan fa'il. Fa'il dia. Ini seorang dia. Kalau ramai kalau dua orang yastaqtibani. Kalau dua orang. Kalau ramai yastaqtibu. Tapi kalau fa'il tu fa'il majhul, ya tu tukar dengan you. Kemudian ta yang ini pula kena letakkan baris atas. Ini baris bawah. Yastaqtibu ni adalah fa'il mudhari' maklum, bukannya majhul, maklum. Tetapi apabila kita tukar kepada fa'il mudhari' majhul, jadi ya ni baris dengan you, kemudian ta ni baris atas. Sedangkan kalau sekiranya yang maklumnya ta ni bagi bawah. Jadi yastaqtibu ini yustaqtabu. Tuan-tuan ambil maklumlah tu. Kalau tidak nanti makna dia tak samalah. Kalau kita bagi atas lain, boleh bagi bawah lain. Kemudian kalau sekiranya arahan pula istaqtib. Mati. Huruf batu mati. Kalau isim fa'il
pakai kita punya formula lah. Formula kita depan ada alif, maka tambah alif sebelum akhir. Isti'tabun. Itu kalau sekiranya isim fa'il. Ini adalah mazdar. Ista'tabun ini adalah mazdar. Manakala yang ini mustaqtibun, ini adalah isim fa'il. Manakala yang ini mustaqtabun adalah isim maf'ul. Okay. Jadi dia punya makna-makna dia macam itulah. Ini yang tadi yusta'tabun. Dan ada lagi makna yang bentuk yang keempat tu muqtabin. Muqtabin tu orang-orang yang dikasihi. Orang-orang yang dikasihi kalau muqtabin. Kalau yusta'tabun, mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Kan tadi tak apa, teguran secara lembut kan. Ini dia boleh bagikan tempat taubat. Ini dikasihi, maknanya cara lembut lah. Jadi muhtabin, orang-orang yang dikasihani. Jadi itu maknanya lembut. Jadi dari sini kita dapatlah makna dia, iaitu orang-orang yang dibolehkan. Sebab dia fa'il majhul, dibolehkan. Dibolehkan minta maaf. Tapi oleh kerana depannya adalah, maka tidak dibolehkan minta maaf. Okey. Ustaz. Ya, saya. Silakan. Saya nak merujuk pada yang tadi tu, yang ujung sekali tu. Walahum yusta'tabun. Ya. Kan? Yang la depan tu harap huruf jazam Ustaz kan? Lam. Dia tidak huruf jazam. Dia huruf tidak. Dia bermaksud tidak. Kalau jazam, yasta'tabun ni kena matikan hujungnya. Ini bermaksud tidak. Yang boleh jazam tu kalau maksud dia jangan. Jangan, ya. Kalau jangan, barulah dia jadi jazam. Jadi lam ni dipanggil huruf apa, Ustaz? Lam nafi. Lam nafi, ya, nafi. Lam nafi. Jadi lam tidak. Yang jadi jazam tu lam jangan. Jangan. Itulah saya nak tanya itu tadi. Yalah, saya faham. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita survey pada yang Datuk tanya tadi. Wala tu kan? Ya. Wala tu menunjukkan tidak. Kalau kita straight pergi nahi boleh tak? Ini bincang ya. Kita Al-Quran kita tak boleh ubah kan? Ya. Kalau dia terus cakap wow tak ada, dia takut la tak pakai nahi lah. La nahi. Lam nahi. Macam kita amar, kita ada macam yang pengabisan tu apa? Yang kata mula-mula amar, lepas tu kita terus pada la tasta'un. La tastabu. Kita pakai nahi terus. Boleh la tak? nahi. La nahi lah terus. Kalau dia la sebenarnya dia tidak. La satu ni la tidak. Satu la jangan. Satu la jensi. La jensi. Untuk isim. Yang ini wala yasta'tibun ini adalah tidak. Tidak. Tidak ni dia tidak mengubah dia punya fa'il mudhari' sesudahnya. Tetapi kalau kita gunakan la ni dengan maksud jangan, yusta'tabun ni dibuang nun dia. Okey, betul. Kita buang nun. Wala yusta'tabu. Ganti alif. Ya. Ganti alif. Ya, itu makna jangan. Janganlah. Itu makna jangan. Kalau ya la yusta'tabu ada alif di sini, buang nun ada alif, itu dia sudah menjadi majzum. Majzum tu kerana la ni apa? La ni la jangan. La janganlah. Nahi kan? Tapi ni la tidak. La tidak merubah fa'il mudhari' selepasnya. Yang berubah kalau sekiranya la tu maksud jangan.
Okey. Kalau maksud dia jangan, maka perkataan mudhari' dia akan berubah menjadi majzum dengan buang nun. Buang nun ganti alif. Tambah alif. Alif. Tapi Oh, okey. okey. Terima kasih Ustaz. Itulah sama-sama. Okey, alhamdulillah. Itu ayat ni. Ha. La yu'zanu. La yu'zanu. La ni pun la, Ya. la tidak ni. Berjumpa dengan fa'il mudhari' sesudahnya. Jadi nun ni berbagi dhammah. Sebab apa bagi dhammah? Sebab la ni tidak mengubah perkataan fa'il mudhari'. Kalau la maksudnya jangan, kita kena ubah di sini. La yu'zan. Nun ni mati. Okey. La jangan. Ya. Jadi kalau la jangan, nun ni kena mati. Kena baca dengan yu'zan. Nun mati. Tapi oleh kerana la ni maksudnya tidak, maka nun ni dibarikan dengan dhammah. Itu kita macam la ni la tidak ke la jangan. Dia cakap sini la nafi Ustaz. La nafi, La nafi itu la tidaklah. la tidaklah, mabni al-majrur wa lagi wa fa'il mas ditambah mastatil semua dia punya i'rab lah. Ya. Betul Ustaz. Betul. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Pun ada dia punya i'rab dia. Ada i'rab dia. Ya, lah di sini. Tu dia cakap tu. Tanu kan. La nafi. La Okey. mabni. Mabni Majhul naib. majrur nahi fa'il. Okey. Tapi disuruh kan, tersuruh. Fa'il dia mustatir. Maknanya Tersuruh. jumlah mu'attaf. Mu'attaf, okey. La ni adalah la tidak, bukan la jangan. Okey. Kalau la jangan diletak nun ni bagi mati. Ya. Kalau pada kataan yang ini nunnya dibuang diganti alif. Okey. Yang ini satu, yang ini banyak. Yalah, itu jamak tu yang berlebihan tu. Maksudnya satu. Itu jamak mereka. Okey. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey. Kita kembali kepada Okey. kita punya bapa tadi. Okey. Jadi istaqtaba kena yastaqtibu ini adalah fa'il madhi, fa'il mudhari'. Ini 3 huruf. Ataba maknanya teguran yang lembut ataupun samalah juga dengan Istaqtaba. okey. Okey. Manakala contoh yang kedua, surah 21 ayat ke-19. Dalam ini ada 2 perkataan yang ditambah dengan alif sinta, iaitu waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsiruna. Jadi dan siapa maksudnya para malaikat di sisinya tidak mereka sombong untuk menyembahnya dan tidak merasa letih. Jadi di sini adalah istakbara. Istakbara maknanya di sini adalah membesar diri ataupun sombonglah. Maknanya para malaikat itu tidak sombong kepada Allah. Dan dia tidak jadi masalah nak menyembah. Dia sangat-sangat patuh dan sangat-sangat menyembah Allah. Dan dia tak pernah rasa letih. Jadi para malaikat ini menyembah Allah, patuh pada Allah, tidak pernah letih. Apa saja kerja yang Allah berikan pada mereka, mereka buat dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa para malaikat itu adalah makhluk yang sangat-sangat patuh pada Allah. Wa man indahu, maknanya di sisinya la yastakbaru, di sisi Allah itu ada malaikat yang tidak sombong untuk menyembah Allah dan juga tidak yastahsiruna dan tidak merasa letih. Jadi perkataan dia adalah istakbar, asalnya kabura. Kabura itu maknanya membesar. Tambah alif sinta, maknanya lebih membesar. Perkataan yang sama, huruf yang sama, makna yang sama. Tetapi apabila tambah ini maknanya adalah istakbara,
Istakbara tu maksud dia adalah sombong. Sombong tu maksud dia samalah juga dengan kabura, membesarkan diri. Membesarkan diri adalah sombong. Manakala yang ini astakbiru, ini fa'il mudhari'. Ini untuk kataan yang pertama. Untuk kataan yang kedua, yastahsiruna. Ini adalah fa'il mudhari'. Yastahsiru. Tapi yang ini adalah seorang pelaku dia. Yang ini ada ramai. Ya dengan wa ramailah. Ya tu dia, wa tu menunjukkan jamak. Jadi ramailah. Jadi wala yastahsirun, dan tidak. Ini semua tidak. La ni pun tidak, la ni pun tidak. Apa bukti tidak? Sebab fa'il mudhari' sesudahnya dalam bentuk mudhari'. Mudhari'. Dan dia punya itu marfu'. Nun ni tanda marfu'. Kalau la ni maksud tidak, jangan. Jadi ayat ni kena berbaris mati, majzum. Jadi macam mana mazunnya dengan buang nun? Kalau sekiranya la ni maksud jangan, nun ni kena buang ganti dengan alif. Okey. Barulah maksud dia jangan. Tapi oleh kerana fa'il mudhari' selepasnya tidak berubah baris, tetap juga dengan marfu', maka dia adalah maksud tidak. Tidak. Bukan jangan. Jadi berkata istahsyara asalnya hasara. Hasara itu merasa penat. Merasa penat, merasa letih samalah. Kalau hasara maknanya dia rasa penat. Hasar pun dia rasa letih. Istahsyara maknanya merasa letih. Jadi sama. Tak ada apa-apalah. Bagi maknanya arti fa'il mujarrad maknanya tambah alif sinta dengan tak tambah alif sinta maksud dia sama. Dalam ayat ini maksud dia adalah istahsara, merasa letih. Kemudian asal dia adalah hasara. Hasara maknanya penat, letih, sama makna. Itulah maksud dia arti fa'il mujarrad. Okey? Okey. Maknanya ini arti yang ke-8. Dah dapat arti yang ni, jangan lupa yang 1 sampai yang 7. Yang ke-8. Okey. Okey, berikutnya tambah lagi arti fa'il mujarrad tadi. Tadi contoh yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini yang ketiga. Contoh yang ketiga arti fa'il mujarrad. Fa'il mujarrad di sini apa perkataan dia? Istashhara. Perkataan sahira. Sahira ni maksudnya mencemuh. Mencemuh ni macam membuli. Memperolok-olokkan. Mencemuh. Sahira. Kalau tuan-tuan tengok kamu, dia akan bagi mencemuh. Ni makna dia ni. Mencemuh. Jadi makna sahira adalah mencemuh. Apabila kita tambah dengan istahkhara, masih juga maksudnya mencemuh ataupun memperolok-olokkan. Jadi ayat ini berbunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza ra'au ayatan yastakhiruna. Apabila mereka melihat ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan dengan mencemuh adalah sama makna. Jadi ini adalah arti mujarrad. Walaupun ditambah 3 huruf, tapi maksud dia sama dengan mujarrad. Kalau tak sama 100% pun hampir-hampir lah. Macam di sini dia kata memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan tu dengan mencemuh, dia kurang sama lah. Jadi makna tambah alif cinta tu adalah arti mujarrad. Jadi apabila dia melihat tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah, yastashhiruna, maka mereka itu memperolok-olokkan ayat itu, mempermain-mainkan, membulilah, mencemuh. Dan mereka berkata ini tiada lain melainkan sihir yang nyata. Faqalu in haza illa sihrun mubin. Jadi ini adalah sihir. Jadi dia dah salah berhujah, dia dah tak boleh nak berhujah dah. Dia kata sihir. Itulah
Itulah dia punya shortcut dia nak mencemoh ataupun dia nak membuli orang Islam atau membuli agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Zaman kita pula ni kalau dia mencemoh orang, dia kata apa? Dia itu Wahabi. Bila sebut Wahabi itu maknanya habislah, tak payah pakai tu. Dia sendiri pula tahu apa benda Wahabi. Dia dengar orang lain kata Wahabi tak betul, dia pun kata tak betul. Apa tak betulnya? Jadi dia tak boleh beritahu. Tapi kalau dia nak mencemoh seorang tu, dia nak bully seorang tu, dia nak menjatuhkan seorang tu, atau saya ikutlah ustaz tu Wahabi lah. Sebab apa? Sebab dia belajar kat Madinah lama, dia belajar kat Mekah lama. Ini Wahabi punya pengikut. Bila Wahabi maknanya jangan dengar cakap dia. Itu cara zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, atau saya ikutlah itu sihir tu. Walaupun itu memang wahyu daripada Allah Ta'ala, tapi dia kata ini sihir, sudah. Jadi orang yang dengar tu pun tarik dirilah. Tak ada nak dengar sebab ini sihir. Sebagaimana kita sini, atau saya dengarlah ustaz tu, itu Wahabi tu. Habislah cerita. Jadi mencemohlah. Jadi kalau seseorang tu kata seorang ustaz tu dia betul Qurannya, betul hadisnya, tapi dia kata Wahabi, maknanya dia memperolok-olokkan. Dia mencemoh. Jadi sahira. Sahira ni adalah mencemoh. Istakhara pun mencemoh ataupun memperolok-olokkan. Sama makna. Okey, berikutnya ayat yang ke surah 58 ayat 19. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingati Allah. Ini kerja syaitan. Kerja syaitan ni dia menguasai hati kita. Dia membisik-bisikkan sesuatu yang buruk tapi nampak cantik. Membisikkan satu benda yang salah tapi nampak benda tu bagus, baik, betul. Jadi digunakan perkataan istahwaza alaihim syaitanu fa'ansahum zikrallah. Jadi perkataan asalnya adalah khawaza. Khawaza itu menguasai. Istahwaza pun maksud dia menguasai. Jadi istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallahi. Jadi syaitan telah menguasai mereka. Lalu mereka menjadikan lupa mengingati Allah. Itulah peranan syaitan. Jadi kita berlupa mengikuti Allah itu adalah mengikut kehendak syaitan. Jadi jangan sekali-kali ikut kehendak syaitan, kerana syaitan tu musuh kamu yang paling nyata all the time. Tak ada masa dia buat baik pada kita, tak ada. Kalau dia beri bisikan tu buruk. Tak ada bisikan baik yang dia bagi. Jangan sekali-kali ikut syaitan punya bisikan. Kerana syaitan itu membawa kepada kita lupa kepada Allah. Dan lupa kepada Allah itu akhirnya membawa masuk ke dalam neraka. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita jangan ikut syaitan. Jangan ikut syaitan. Yang menjadi berpecah belah ni pasal apa? Pasal ikut syaitan lah. Syaitan gambarkan benda tu cantik. Benda tu molek, benda tu betul, benda tu bernilai. Tapi sebenarnya apa yang dibisikkan itu adalah benda yang buruk yang akibatnya akan membawa orang yang mengikutnya masuk ke dalam neraka. Itulah akhir yang matlamat dia. Matlamat utama syaitan ni supaya manusia ni masuk neraka. Itu tujuan. Siapa yang ikut Tauhid, dia akan dapat neraka. Siapa yang ikut Rasul, dia akan dapat masuk surga. Jadi tujuan dia adalah kenapa? Kerana dia dengki. Syaitan ni dengki kepada manusia kerana semasa Allah suruh dia sujud pada Adam, dia tak nak sujud. Dia sombong. Dia rasa dia lebih mulia sebab dia buat daripada api. Adam ni buat daripada tanah. Jadi dia tak nak sujud. Jadi oleh kerana tak nak sujud, tak nak ikut perintah Allah, Tuhan kata akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sekarang ni dia dah tak boleh dah. Dah tak ada jalan dah nak masuk surga. Jadi oleh kerana itu, biar orang lain pun masuk neraka juga macam dia.
bersama-sama dia. Jadi siapa orang lain tu? Anak Adam lah. Anak Adam tu siapa? Kita lah. Jadi dia akan hasut kita sesuatu benda yang akhirnya boleh membawa ke neraka. Jadi oleh kerana itu jangan cuba buat sahabat, jangan cuba buat kawan dengan syaitan, kerana syaitan itu adalah aduwwun mubin. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Kalau Quran kata, Allah kata syaitan itu musuh kamu yang nyata, kamu ikut juga, itu memang kamu saja menempah tekek nak masuk neraka. Ustaz. Saya. Okey, Ustaz cakap tadi syaitan yang mengasut kan. Okey, katalah sebagai contoh. Ini betul-betul praktikal. Tengah semayang Ustaz. Tengah semayang ni. Ya. Dah sampai rakaat yang kedua, kita dah akan terlupa sama ada benda tu dah dibuat atau tidak dibuat. Ya. Itu macam mana nak. Tapi kalau patutlah kita buat lagi sekali benda yang kita anggapan tinggal ataupun kita teruskannya. Itu saya yang kadang saya berdampingkan kepada Rasul punya firman cakap. Dia kata kalau betul lupa, buat lagi sekali, buat tak tahu, buat. Itu ada hasutan syaitan saya fikir tu. Yalah, betul itu. Itu yang itu. Betul lah. Ni betul-betul. Jadi kaedah. Jadi kaedahnya kita jangan ikut syaitan. Kalau kita dah teringat dah, kita sembahyang Isyak. Rakaat yang ketiga, 3 ke 4 ni kan. Itu selalu kena. 3 ke 4. Ikut yang asal kita punya ingatan tu macam mana? Ingat. Betul. Rakaat yang ketiga kan yang keempat. Kita ingat ingatan asal kita. Kita ada. Cuma bisikkan, kamu belum baru 2 baru, 3 baru. Maknanya bisikkan tu lah, jangan ikut. Ikut yang kita punya ingatan kita, keyakinan kita yang mula tu sebelum digoda oleh syaitan. Habis asyik memikir dah terawang-awang lepas tu. Jangan ikutlah. Padahal juga kita ambil wuduk. Dia kata tumek tu tak asal lagi. Belah jiruh habis dah. Tapi dia kata tumek tu belum habis lagi. Kita pun jiruh lagi. Sekarang dia kata tadi ada tempat yang muka ada tinggal. Tak kena air. Kita pun ambil semula. Itu ikut syaitan lah tu. Jadi kita bila dah siap dah buat, kita yakin benda tu dah sempurna kan. Ada syaitan datang, pedulikanlah, gasaklah. Dia kata, tadi muka tak habis basah, gasaklah. Tak habis basah, tak apalah. Ikut. Kalau kita akan terpedaya, kita akan tergoda oleh dia. Jadi sepatutnya kita sempat dengan jemaah, oleh kerana dia dah ambil air dan sebagainya, kita pun betul Ustaz. Begitu juga kita tinggal sembahyang. Allahu Akbar, molek dah. Tiba-tiba teringat, tadi kamu ada kamu tak basuh sana, tak basuh sinilah. Rambut kamu tak kena baik dan sebagainya. Jadi kita di saat itu jangan kira dah. Jangan dengar cakap dia tu. Kalau kita dengar maknanya kita ikut dia. Kalau ikut dia mesti kita akan berada di tempat yang tak betul lah. Yang tak betul lah. Okey lah Ustaz. Jadi syaitan dia mengwas-waskan. Dia dah betul dah, tapi dia datang bisik supaya kita was-was. Jadi kita pegang balik pada yang kita tadi. Kita tadi yakin dah kita dah yang keempat dah. Tiba-tiba syaitan datang, belum lagi tu, itu baru 3 tu, tambah 1 lagi. Jadi kita semayang 5 lah kalau kita tambah. Jadi jangan. Tetapi kalau keadaan yang terpaksa lah, jadi keyakinan kita itu terpengaruh dengan syaitan, maka tak apalah, kita tambahlah. Tapi lepas tu kita gantikan dengan sujud sahwi supaya menggantikan baik, mungkin tambah ataupun mungkin betul. Oleh kerana kita terpengaruh, kita dengar juga syaitan kita tu, jadi nak tak nak kita yakinlah. Jadi oleh kerana dia kuat sangat pengaruh tu, maka kita yakinlah, baru 3, baru tambah 1 lagi jadi 4. Jadi kalau begitu maknanya lepas tu gantikan dengan sujud sahwi. Itu yang Iblis tak suka tu. Pasal sujud tu Iblis tak suka. Sebab dia masuk ke dalam neraka kerana tak nak sujud pada Allah. Kita pula dah salah, kita bersujud pula. Minta maaf dengan Allah. Sujud sahwi. Maka itu yang dia tak suka. Tapi kita buat benda yang malaikat tak suka, benda tu baik. Kalau kita buat benda yang Iblis suka, maknanya benda tu tak baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, Silakan.
Silakan. Saya nak tanya yang haza tadi, haza tu, Azza. haza ni fi'il madi kan Ustaz? Haza. Azza. Ya. Kan? Haza ni isim. Ya, Dia isim masuk. Dia bukan. isim. Haza Isim. isyarat. Dia bukan. Syarat. Tak dengar Ustaz. Ustaz. Haza itu, Ya, kan? Haza itu adalah isim isyarah. isim isyarah. Isim isyarah. Haza ini. Haza. Isim Ini. Yang menguasai tu, yang menguasai. yang maksud ni sakhira. Yang Oh, haza tu. yang Ni tadi tu. Haza, ha waw za asal dia tu. Lepas tu ada huruf sakit tu dia campurkan alif tu. Betul tu? Ya, ya Maksud betul. saya lah. Saya nak tanya, jadi kalau yang istawaza tu fi'il kan? Fi'il madi kan Ustaz? Bukan? Yang ni ke? Yang istawhada. Ya. Yang bawah tu Ustaz, yang bawah tu istahwaza tu yang Datuk tanya tu. Yang ni, Itu sama dengan okey. yang ini fa'il madi. Haza tu fi'il madi Ustaz kan? Haza. Menguasai tu. Hawaza. Yang 3 huruf. Haza. Ini yang saya tunjuk ni ke? Bukan. Bukan Ustaz. Yang tadi yang baru kita bincang pasal syaitan dari mana? Ini ke? Yang pasal syaitan tadi. Itu memang tu haza tu dia in haza. Bukan. In, Yang tadi istawaza alaihimus syaitanu fa ansahum zikrullah. Itu ayat di atas. Yang Yang ni, mana ya? ini. Tu aja. Ini ini. Fa'il madi. Betul. Itu berarti kan? Tapi bawah tu dalam nota ni ha alif za kan? Bukan hawaza. Yalah. Okey. Ini fa'il madi dia hawaza. Tetapi apabila ini nak menunjukkan supaya wa ni ada wa di sini supaya nampak. Seperti kalau nak tulis macam qala jugalah. Asalnya qala. Ya. Apabila dia duduk begitu, dia tulis qala, dibuangkan wa tu ganti dengan alif bagi atas. Ya. Sebab depan wa tu ini fa'il madi, depan wa tu ada bagi atas. Dan wa bagi atas. Dalam keadaan begini maka wa berbaris atas, duduk di depan huruf yang berbaris atas. Dalam fa'il madi duduk di tengah, maka wa tu ditukar dengan alif. Nanti kita akan pergi bab ini insya-Allah apabila habis ni kita pergi sini. Okey. Di muka surat 136 tu yang saya tunjuk dulu. Bab ni kena kita dapat dulu sebelum kita pergi kepada maknanya selepas habis yang ni. Habis ya apa yang hari ni kita habis di sini. Insya-Allah depan kita pergi kepada ilmu dipanggil dia apa? Ilmu hilal. Hilal. Okey. I, L-A-L, al-hilal. Ada ain lam alif lam. Hilal. Jadi hilal tu dia menukarkan waw ni kepada alif. Ya. Dengan sebab-sebab tertentu. Tapi kalau saya tulis sini alif, jadi apabila 3 tambah 3 jadi wa, jadi tuan-tuan mungkin macam mana boleh wa pula sini alif. Jadi saya tukarkan dulu. Okey. Tapi dalam nota tu alif kita tanya. Tapi dalam ustaz ni dalam nota lama yang ustaz kasih alif ustaz. Iyalah. Itu yang Datuk confuse tu. Macam mana? Betul. Terima kasih. Jadi saya tukarkan awal-awal supaya samalah. Sama kali tu. Dengan simta lah kan. Ya. Jadi kalau ikut buku dia tulis alif lah. Ya. Zal tu. Jadi tapi oleh kerana untuk mudahkan tuan-tuan nak melihatnya, jadi saya tukarkan awal-awal. Sama je. Alif za dengan khawaza dia punya tulisan dia sama.
Okey, Okey. terima kasih Ustaz. Ya, okey Ustaz. Terima kasih. Okey. Nombor 9. Maksud yang ke-9 adalah anggapan ataupun menjumpai ataupun wujudu. Al-wujudu maknanya wujud. Wujud macam mana? Wujudnya suatu benda itu kerana kelemahan. Itu maksud wujud itu. Ataupun menjumpai satu benda itu kerana ada hal ini kelemahan. Bagi contoh ayat sini. Wa aurathnal qaumal ladzi kanu yustad'ifuna masyarikal ardi wa magharibaha. Dengan maksud kami wariskan. Siapa wariskan kepada siapa? Bani Israel. Kepada Bani Israel, kaum yang telah tertindas oleh Firaun begitu lama. Begitu lama, apa namanya, Bani Israel ni, bangsa Bani Israel ni di Mesir telah ditindas oleh Firaun. Jadi apabila Firaun itu ditenggelamkan di dalam laut, mati, yang tenggelam tu bukan Firaun seorang. Dia dengan segala kekuatan dia, tentera-tentera dia semua sekali habis, semua mati. Jadi apabila semua tentera mati dan Firaun pun mati, yang tinggal hanya kanak-kanak dan perempuan saja di dalam Mesir, maka Tuhan wariskan Mesir itu, Mesir dan yang belah barat dan yang belah timur. Jadi Mesir belah timur, belah barat, dan Syam belah timur. Jadi Allah wariskan bumi Syam dan bumi Mesir ini kepada kaum Bani Israel yang diketuai oleh Nabi Musa. Jadi aurathna kaum allazi kanu yustad'afun. Maknanya kami wariskan bumi di barat dan di timur, maksudnya Mesir dan juga Syam. Syam tu masa itu luas. Join di antara Jordan, kemudian Syria, lepas itu Palestin, itu semua adalah dipanggil Syam. Jadi Mesir dengan Syam tu diwariskan kepada Bani Israel. Ini yang Bani Israel, orang Israel sibuk ni. Dia nak balik, dikata itu bumi dia. Jadi daripada sungai Furuk Arab di Iraq sampai ke Mesir adalah hak dia. Dia nak, sekarang dia nak balik. Dia sedang memproses, dia sedang bertindak nakkan balik, dia kata dia kena bumi dia sebab Tuhan beri kat dia sesuatu. Tapi dia tak baca sejarah lepas itu, ataupun dia buat tak tahu sejarah lepas itu yang mana dia kafir kepada Allah. Ramai yang tidak percaya kepada Allah, ramai yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Muhammad. Tetapilah dia tak pakai yang tu, dia hanya ingat yang zaman Nabi Musa saja. Padahal Nabi Musa pun dia tak ikut juga. Dia kata dia ni adalah umat Nabi Musa, tapi Nabi Musa pun dia tak ikut. Dia punya kitab yang bawa oleh Nabi Musa pun dia tak pakai. Kalau dia ada pun dia alih sana, dia alih sini, ikut sesuai dengan kata dia. Jadi ini ayat ni di zaman itu. Di zaman Nabi Musa, di zaman tenggelamnya Firaun. Sesudah tenggelamnya Firaun, maka Tuhan wariskan tanah Syam dan juga Mesir yang dah tak ada dah orang lelaki di dalam Mesir tu, kerana habis dah tenggelam Melaka ikut Firaun, maka kami wariskan tanah tu kepada bahagian timur dan bahagian barat, maksudnya bumi Syam dan juga bumi Syria. Itu Syam tu termasuklah Syria, Syria dan itu semua masuk Syam waktu itu. Tapi datang orang putih ni, datang ni penjajah ni, dia pecah-pecahkan supaya dipecah dan perintahlah, itu tujuan dia. Jadi kami wariskan kepada Bani Israel yang dulunya kaum tertindas, bahagian timur dan bahagian barat. Jadi di sini dha'ifa.
Dhaifah ni lemah. Kemudian istad'afu bermakna yang telah tertindas. Yang telah tertindas. Tertindas, jadi akibat daripada lemah tu maka dia tertindas. Jadi wujud penindasan kerana kelemahan. Maknanya wujudu. Wujudu maknanya adalah wujud ataupun menjumpai ataupun menganggapan. Jadi wujudnya penindasan kerana kelemahan. Jadi yustad'afun. Jadi yustad'afun ini adalah lemah. Jadi dengan lemah tu maka dia tertindas. Jadi maksud yustad'afun ini adalah tertindas. Kerana dia lemah. Jumpa. Oleh kerana dia ada kelemahan, maka dia kena penindasan. Dia jumpa dengan penindasan. Kalau dia kuat, tak ada siapa nak tindas dia. Jadi makna ni makna yang tidak direct, tidak direct lah. Maknanya nak kata apa? Yalah, maknanya berjumpai. Maknanya apabila dia lemah, maka dia jumpa dengan penindasan. Jadi penindasan tu adalah benda yang dijumpai kerana kelemahan. Yastad'afu ni adalah tertindas. Kenapa dia tertindas? Sebab dia lemah. Lemah dia dha'afa. Tertindas adalah akibat ataupun kerana dia mempunyai sifat-sifat kelemahan. Begitu kita sini. Kalau persatuan, perpaduan orang-orang Islam lemah, maka akan ditawan oleh negeri ini oleh orang lain. Bila dia perintah orang lain, banyaklah benda-benda yang itu tak boleh, ini tak boleh. Nak buat khutbah jemaat pun kena dapat kebenaran dia lah. Ataupun dia kata tak boleh sembahyang jemaat lah, melebihi daripada bilangan-bilangan ni yang mencangkat dengan dekat dengan apa namanya, dekat dengan ialah tempat yang selalu diperangi oleh Yahudi sampai hari ini pun. Dia sembahyang Jumaat tak boleh orang yang kurang 40. Hanya kata aja. Jadi orang tua je. Sebab dia takut orang umur muda ni kuat tenaga. Tak boleh lebih daripada ini dan sebagainya. Begitulah. Apabila Yahudi memerintah, orang Islam lemah, jadi itulah benda yang dia akan buat. Jadi gitu ya kita sini. Kalau orang bukan Islam memerintah, dia akan hadlah kekuatan orang Islam. Kekuatan dia tahu daripada sembahyang. Daripada sembahyang jemaat. Sembahyang jemaat sekarang ni kita boleh datang berapa orang je. Berapa pun. Tapi bila sampai dia memerintah, dia boleh buatlah. Jemaat tak boleh lebih daripada penyanyi. Dan yang nak datang tu tak boleh datang orang muda. Orang 40 tahun ke bawah tak boleh. Orang tua-tua je boleh. Dan tak boleh bercakap sesuatu yang dia tak suka. Bila khutbah tak boleh baca selain daripada khutbah yang diluluskan. Jadi pihak yang buat khutbah kena hantar ke dia dulu, dapat urusan dia, lepas dah dapat tu baru boleh baca. Kena baca itu, kalau tak baca kena denda. Ataupun kena tangkap dan sebagainya. Jadi asyik kenapa jadi macam tu? Kerana kita lemah. Perpaduan kita lemah. Bila kita lemah, jadi kita jadi lemah. Bila kita lemah, kita akan dijajah ataupun ditindas. Jadi ini ayat Quran ni dia punya makna dia sangat luas lah. Sangat luas. Jadi oleh kerana itu jangan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Jangan. Itu ayat Quran. Dia kalau tak ikut ayat Quran nak pecah belah kecil. Kerana benda-benda remeh, kerana benda-benda dunia. Kalau kita bersatu nanti tak bolehlah kita jadi PM sebagai contoh. Maka kerana itu akibatnya bukannya kita punya bangsa, negara akan tergadai kat orang. Malah agama kita akan digadaikan ataupun akan diceroboh, akan diikut kendak-kendak dia. Sebagaimana pihak Quraisy dulu hendak orang Islam tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dan buatlah sesuatu yang boleh menyebabkan
perpaduan yang kembali kepada mengikut sunnah. Mengikut sunnah Nabi. Nabi itu umat dia sangat bersatu padu. Bukan itu saja, malah di antara satu sama lain lebih mengutamakan kawannya, sahabatnya daripada dirinya sendiri. Kalau itu tak ada di dalam masyarakat kita, maka jawapannya akan berpecah. Kalau masa sibuk dengan peribadi, pentingkan peribadi, tak penting pada masalah ummah, maka berpecahlah jawapan. Jadi apabila berpecah, pasti akan lemah. Apabila lemah, pasti akan ditindas. Ayat Quran kata, apabila kita lemah, kita akan ditindas. Okey. Ustaz, Saya, selain pada ayat yang kita bincangkan ni, tak salah saya terbaca ayat yang menyatakan apabila dia dah menang tu, Nabi Musa bawa kaum Israel ni ke Palestin. Dia kena tunduk sebelum masuk negeri itu, dia kena tak salah sujud kan, atau lepas tu dia orang engkar. ya, Lepas tu kalau keingkaran itu, Tuhan berfirman, dia kata kamu akan diumbang-ambing selama 40 tahun. Adakah berkaitan ayat yang kita tengah bincangkan? ya, betul. Sama juga kan? Sama. Ayat inilah. Kepanjangan ini tapi bukan berturutan lah. Quran dia tidak bagi berturutan. Ayat ini Faham. Okey, mana ada 3 tempat lah dia kena buat ni. Mana itu Mesir dan Syria dan Syam ni pun termasuk dekat dalam lingkungan diorang punya kekuasaan lah sebenarnya. ya, betul. Betul. Okey. Tak apa Ustaz, terima kasih. Kita pergi maksud yang ke-10. Okay. Maksud ke-10, muwajahah. Muwajahah itu maknanya saling bertemu, bersemuka lah. Bersemuka. Jadi ayat ni, Bersemuka ayat nombor 11 Ustaz. ya. Yang nombor 10 anggapan. Tengok yang nota yang saya bagi ni. Oh, okey, sorry. Tengok yang nota. Yang itu sudah telah Okey, tak apa. Terima kasih. Jadi yang nombor 10 yang ni. Muka surat 140. Okey. Betul-betul lah. Data yang terkini lah. Okey. Tengok muka surat 140. Nombor 10 tu adalah bersemuka. Wajah. Saling bermuka. Saling muka dan muka. Jadi bahkan mereka tu siapa? Penyembah berhala. Pada hari itu orang-orang yang menjerah diri, serah diri kepada keputusan Allah. Jadi ayat dia surah 37 ayat 26. Bal hum yauma mustaslimun. Bal, makna bal tu adalah huruf idrak. Huruf wa ataf. Bal ni untuk idrak. Apa pada idrak? Idrak ni asalnya tanya lah darabah. Darabah pukul. Ataupun darabah tu maknanya berposin. Ataupun menentang. Jadi bal ni adalah huruf yang menentang. Idrak dan ataf. Atafnya dan lah. Maknanya kalau hum ala dhamma mabni ala sukun fi muhalif raf'an mubtada. Jadi hum adalah mubtada. Mubtada. Tapi hum ni min patutnya min mati, tak apa siapa pula dia ada bagi dhammah pula. Kerana dia jumpa dengan yauma. Alif tu. Min mati jumpa dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. Itu pun mati. Jadi apabila mati dengan mati jumpa tak boleh lah. Jadi boleh. Min tu jadi humul yauma. Jadi ini adalah mubtada. Manakala yauma adalah zaraf zaman. Hukumnya mansub. Setiap zaraf hukumnya mansub. Zaraf zaman ke, zaraf makan ke, hukumnya mansub. Mansub ni mana bagi atas. Al-humul yauma. Mustaslimuna. Mustaslimun ni menyerah dirilah. Ataupun telah menyerah diri ataupun telah Islam lah. Tapi di sini bukan Islam.
Tapi di sini ada bal di sini adalah maknanya bahkan tidak. Mereka itu mustaslimun, menyerah diri. Jadi menyerah diri di sini adalah maknanya oleh kerana dia dah tak boleh buat apa-apa, maka diserahlah, dia ikutlah apa yang Tuhan takdirkan. Jadi ayat ni kalau baca sini je kita tak dapat makna. Kena tengok ayat dia yang sebelumnya. Iaitu surah 37. 37 itu An-Naml 6 dan ayat yang ke-26. 20. Ayat 27. Ayat berapa tadi? Ayat Ustaz ni 26 Ustaz. 26. Sebelum tu. 26. 26. Itu dia. Tak betul. Tak betul ni rasa dia. Saya dapat lain. 37. 37 Ustaz. 27. 37. Nah, surah 37. Safat. Yang ke-26 ya. Ya. 26. Bal humul. Ada sih. Okey. Jadi ayat yang ke-26. Jadi tengok maksud dia. Jadi ayat 26 ni bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Jadi mustaslimun ni asalnya lah salama. Jadi salama tambah alif. Tapi ini adalah isim fa'il. Jadi mustaslimuna isim fa'il. Jadi isim fa'il ni kalau tengok muslimnya maknanya orang yang menyerah diri, makna orang Islam. Ini bukan maksud orang Islam. Ini maksudnya kena tengok ayat sebelumnya baru kita dapat makna dia. Itu pun tak jelas lagi makna dia. Kena tengok ayat. Dia tak ma ya. Malakum lah. Dari sini. Di orang-orang zalim dan isteri-isteri mereka dan apa yang mereka sembah. Jadi ini cerita Allah memerintahkan pada malaikat kumpulkan orang-orang yang zalim berserta dengan sejawat mereka, teman-teman mereka iaitu isteri mereka dan sebagainya dan apa yang mereka sembah. Jadi Allah mengarahkan kepada malaikat supaya kumpulkan orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini adalah yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka dengan perbuatan kufur, syirik dan kumpulkan orang tu. Dengan siapa? Dengan dia punya isteri-isteri dia, teman sejawat dia, dengan dia punya pembantu dia, dengan dia punya bos dia dan sebagainya. Kemudian apa yang mereka sembah itu dikumpulkan. Lepas itu sudah dikumpulkan tu, maka dari selain pada Allah, apa yang mereka sembah selain Allah, fahduhum, maka tunjukkan mereka kepada jalan ke neraka. Sudah dikumpulkan orang-orang yang syirik ni tadi, orang-orang yang kafir ni tadi, bersama-sama dengan isteri mereka dan kumpulan mereka di dalam satu tempat dan juga benda yang disembah. Maknanya patung-patung itu semua dikumpulkan. Sudah dikumpulkan, maka tunjukkan mereka jalan ke neraka. Orang-orang yang zalim tadi. Lepas tu, berhentikan mereka. Sesungguhnya mereka itu akan ditanya. Jadi sebelum dicampakkan neraka itu, mereka diberhentikan. Untuk apa? Untuk ditanya. Untuk ditanya kenapa sembah dan sebagainya. Tanya sembah, tak sembah, tak tambah, tak sembah Allah, sembah patung dan sebagainya.
Jadi sesudah itu mereka dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak boleh apa tu kata, dia pun tanya, mengapa untukmu tidak kamu tolong? Mengapa kamu tidak tolong-menolong? Maksud dia apa? Yakni seperti keadaan kamu ketika di dunia, boleh tolong-menolong. Atau maksudnya mengapa sembahan kamu itu tidak menolong kamu, padahal kamu dulu di dunia sembah dia, menyangka bahawa sembahan tersebut dapat menghindarkan kamu daripada azab. Nampaknya mereka tidak mampu menjawab kerana diri mereka telah diliputi oleh kehinaan dan kerendahan, dan mereka sudah menyerah kepada azab neraka sambil berputus asa serta tidak dapat berbicara apa-apa. So dah berdiri tepi neraka, dah tak boleh nak apa dah, nak lari tak boleh, nak berhujah pun tak boleh. Tak ada benda dah boleh buat lah. Ya dia menyerah diri. Balhum yauma mustaslimun. Maka mereka menyerah diri. Bukan menyerah diri kerana redha kepada Allah. Menyerah diri kerana tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak bertindak, tak boleh nak lari, tak boleh nak kata, tak boleh nak berhujah, apa pun tak boleh. Jadi mereka pun menyembah diri. Kemudian wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Jadi dah tak boleh buat apa-apa, maka dia pun menghadaplah kepada sebahagian dia yang lain. Iaitu dia punya hak yang menyesatkan dulu. Dulu awaklah menyesatkan saya. Kalau tidak, saya dah ikut Nabi dah. Kerana awaklah. Inilah. Jadi ala ba'din yatasaalu. Bertanya-tanya maknanya bertuduh-tuduh. Awaklah. Bos dia jawablah, awak dulu kenapa ikut? Kan Nabi itu betul. Awak tahu saya salah, awak ikut apa? Jadi itu dah pinggir neraka. Tak boleh buat apa-apa dah. Jadi balhum yauma mustaqim. Jadi pada hari itu mereka menyerah diri, maknanya tak boleh buat apa-apa dah. Nak masuk neraka kita buat macam mana, tak boleh dah. Dah nampak neraka, tak boleh buat apa-apa. Jadi itu yang katakan bal, bahkan yauma mustaqim. Jadi bal ni adalah huruf idrab. Huruf Dia cakap sini huruf ataf. Huruf ataf dan huruf idrab dan ataf. Ataf, okey. Okay. Jadi di sini mustaslimun ni bukan maknanya beriman, tetapi tak boleh buat apa-apa. Itulah maksud ayat yang kita sedang bincang tadi. Okey. Kembali kepada kita punya mata. Bersemuka. Jadi di sini. Jadi maksud bersemuka. Bersemuka maknanya dah tak boleh nak elak dah. Bukan dia nak masuk Islam, bukan muslim ni maknanya dia masuk Islam. Bukan menyerah diri kerana dia beriman, bukan, tapi bersemuka. Dah tak boleh lah nak elak dah. Dah tak boleh nak lari dah. Dah muka bertentang muka. Nak buat macam mana? Jadi mustaslimuna itu adalah bersemuka ataupun wajah. Tak boleh lari. Kalau ini Ustaz, ini bersama juga dengan balarah yang kita belajar dulu kan, laita kan. Itu laita tu maknanya kemungkinan berfikir-fikir jugalah, tapi tak buat apa-apa. Angan-angan je lah. Ini dah tak boleh angan-angan lagi. Angan-angan ini wajah. Okey. Jadi bertemu muka siapa? Bertemu muka antara malaikat dengan orang-orang yang tak nak menyembah Allah. Nak buat macam mana? Tak boleh lah. Okey. Jadi maknanya bersemuka. Bahkan mereka yang menyembah berhala itu pada hari itu orang yang menyerah diri. Bukan menyerah diri kerana redha, kerana masuk Islam, tapi kerana tak boleh buat apa-apa, kerana telah bersemuka dengan malaikat yang untuk menghayunkan mereka ke dalam. Okay. Jadi istaslama itu asalnya maksud adalah menyerah diri. Yastaslimu adalah sedang. Islaman dia punya mazdar. Yakni mustaslimin maknanya yang menyerah diri. Yang menyerah diri. Ini adalah isim fa'il. Isim.
Betul. Fa'il. Sebab lam tu bagi bawah. Kalau isim maf'ul, lam bagi atas. Bagi atas. Ini isim fa'il. Lepas dia minta sini istalam, minta diri sendiri dan jangan minta sendiri. La tastalam. Okey, bagus. Mari kita mustaslama mu Okey. yang diserahkan. Yang diserahkan diri. Mari kita istaslim, Taslim, minta sendiri. telah serah diri. Angkat jari putih tu makna minta serah diri tu. Surrender. Slender. Tak serah. Okeylah. Dan la taslim, min tu mati maknanya jangan. Okey. La tu lepas tu fa'il mudhari' dia bagi mati maknanya jangan. Dia jazam tu Ustaz. Tapi jangan. Jangan kamu minta serah diri. La taslim. Jangan kamu minta serah diri. La tu la jangan, bukan la tidak. Betul. Betul. Clear. Buktinya kerana min tu bagi mati. Jazam. Min tu bagi dhamma maknanya kalau min tu mati maknanya jangan. Ingat. Okey. Faham. Okay? Okey, alhamdulillah. Pergi berikutnya. Jadi ini adalah kesimpulan. Ini adalah kesimpulan daripada yang banyak-banyak tu. Ada yang 10 makna tu. Kita simpulkan hanya kepada 2. Iaitu satu maksud dia digunakan secara kiasi. Yang 10 makna tadi, ada 10 sekali makna-makna tu, kita boleh gabungkan, simpulkan bagi pada 2 sahaja makna dia. Apa dia? Yang pertama digunakan secara kiasi. Dan yang kedua digunakan secara sama'i. Kiasi ni makna apa? Kiasi ni maknanya meminta ataupun memohon sesuatu tindakan yang ada mengena dengan kata dasar. Sesuatu fa'il berlaku atau dilakukan. Maknanya kiasi ni maknanya asal alif sinta ni maknanya meminta. Jadi meminta makna kiasi. Tetapi ada yang kedua. Yang kedua itu adalah digunakan secara sama'i. Sama'i ni maknanya sama. Sama tu dengar. Maknanya makna yang kita dengar daripada orang Arab. Ini yang susah sikitnya. Kalau kiasi ni mudah. Minta. Ada yang alif sinta makna minta. Itu kiasi. Tetapi selain daripada minta tu, ada makna sama'i. Sama'i ni makna yang diberikan oleh orang Arab yang kita dengar daripada dia. Dia cakap gini maksudnya bukan minta, tapi maksud dia yang kita belajar tu ada satu daripadanya adalah meminta, yang lain tu adalah sama'i. Jadi sama'i dia adalah benda yang kita benda yang didengar daripada orang Arab, ataupun maksud perkataan yang ada alif sinta juga, tapi bukan maksud meminta, tapi maksudnya selain daripada meminta. Itu nama sama'i. Jadi kita pergi kepada yang kiasi dulu. Kiasi itu maknanya meminta. Jadi kalau ghafara itu dia punya fa'il madhi 3 huruf. Mazdar dia maghfiratun. Maghfiratun itu adalah keampunan. Kalau ghafara maknanya minta maaf. Maghfiratun keampunan. Kalau istaghfara maknanya minta ampun. Itu yang kiasi tadi. Begitu juga alimah. Alimah telah tahu. Ta'lim itu adalah mazdar dia adalah pengajaran daripada ilmu tahu kepada pengajaran. Kemudian apabila kita tambah ista'lama maknanya bertanya. Ista'lama sudah bermaksud bertanya. Ini makna kiasi. Dan sambungan makna kiasi ada kat sini. Najada. Najada makna bantu. Kemudian mazdar dia adalah najdatan. Najdatun. Itu adalah pertolongan. Itu mazdar. Kemudian apabila tambah dengan istanjada maknanya minta tolong. Minta. Berminta tu maknanya kiasi. Itu juga dengan waqada. Waqada tu menyalakan. Menyalakan api ke?
Boleh jadi api, boleh jadi semangat, boleh jadi keindahan, boleh jadi gairah dan sebagainya. Jadi waqada. Waqada menyalakan. Iqada adalah mazdar, iaitu penyalaan. Manakala tambah dengan alif simta, istaqada maknanya minta menyalakan api. Ada minta di situ. Maknanya kiasi. Jadi ayat yang beri contoh di sini, masaluhum kamasil ladzi istaqada nara. Berbanding hal mereka, golongan yang munafik itu sama-sama seperti orang yang menyalakan api. Jadi orang munafik itu sama seperti orang menyalakan api. Dan ini dalam surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Baqarah itu kita dapat tahu apa maksud nyalakan api itu. Nyalakan api itu ialah apabila ada cahaya, dia orang bergerak, jalan. Daripada cahaya dipadamkan, dia terhenti. Jadi begitulah juga dengan orang munafik ni. Depan kita dia mengaku beriman. Apabila dengan member dia, dia berhenti jadi orang beriman, dia jadi pula orang yang menentang iman. Begitu juga dengan perkataan akhara. Akhara akhirlah. Kalau takhiru adalah dia punya mazdar. Iaitu kalau akhara akhir, takhiru maknanya penundaan ataupun penangguhan. Istahara minta dikemudiankan. Ada minta di situ. Maknanya kiasi. Ataupun kadama. Kadama maknanya dahulu, mendahului. Dia telah dahulu. Takaddimun maknanya kemaraan. Mazdar dia. Tapi bila tambah dengan alif sinta, dia sudah maksud mengundang. Istaqdama maknanya mengundang ataupun menjemput ataupun melayani. Ayat Quran yang beri di sini adalah fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila sampai waktu tempohnya, tempoh ajal, maka mereka tidak dikemudiankan dan tidak diawalkan. Tidak takhir, tidak dikemudiankan. Tidak didahulukan dan tidak dikemudiankan. Maknanya umur kita tu bila sampai waktu dia on the dot. Tak lambat, tak ke depan. On the dot. Jadi yastakhiru sa'ah walaupun satu saat. Jadi tidak akan diawalkan satu saat mati dia tu ataupun tidak diakhirkan walaupun satu saat. Jadi bila orang nak mati tu, kalau yang banyak harta dan dia tak sempat nak bersedekah, dia akan minta bagilah tangguh sekejap. Sekejap aja. Apa sebab? Sebab nak bersedekah. Jadi dia minta nak bersedekah, bukan nak pergi naik haji. Bukannya dia nak pergi makan orang dan sebagainya, tapi dia nak bersedekah dengan harta dia tu. Sebab dia tinggal banyak duit, dia tahu duit tu akan dia tak boleh guna, jadi dia nak bersedekah. Jadi bermakna di sini bahawa Allah sangat menggalakkan kita bersedekah. Kerana setiap orang akan minta supaya dilambatkan sekejap kerana nak pergi bersedekah. Jadi bersedekah itu adalah benda besar. Benda yang pahalanya besar. Sehingga orang dekat nak mati pun ingat nak bersedekah. Bukan ingat nak sembahyang, bukan ingat nak pergi naik haji, bukan ingat nak buat benda lain, tapi nak bersedekah. Jadi bersedekah itu adalah benda yang sangat besar. Jadi kalau nak benda yang besar, nak jadi orang besar, jadi orang hebat, maka buatlah benda-benda besar. Apa benda besar dalam hidup ni? Di antaranya adalah bersedekah. Zakat dan bersedekah. Jadi kataan yang nak kita bincang ini adalah yastakhirun, iaitu didahulukan, manakala yastakdimun ni didahulukan, yastakhirun diakhirkan. Itulah maksud yang dikatakan kiasi. Maksud kiasi bermakna meminta. Manakala yang kedua inilah yang
kadang-kadang memeningkan kepala tu. Samain. Yang kedua ni adalah digunakan secara sama'i. Apa maksud sama'i? Sama'i itu menunjukkan sesuatu tindakan yang berlaku dan dilakukan setelah melalui proses yang sukar dan yang menggunakan tenaga yang lebih. Ini satu makna. Makna sama'i ini makna yang kita dengar daripada orang Arab. Dia memaksudkan alif sinta itu adalah menunjukkan satu tindakan yang dilakukan melalui proses yang sukar dan juga menggunakan tenaga yang lebih, masa yang lama. Itu makna dia alif sinta. Mengikut sama'i nombor satu. Ini maksud nombor satu sama'i. Nombor dua adalah secara sama'i. Nombor satu kepada nombor sama'i ini adalah menunjukkan tindakan susah melalui proses yang sukar dan menggunakan tenaga yang lebih. Itu maksud sama'i yang pertama. Contoh dia, salimah. Salimah adalah memaaf. Tapi apabila kata taslimun nafsi, jadi keampunan. Keampunan ni adalah melalui proses. Kalau maaf ni tak apalah, saya maafkan kamu. Okeylah, tak ada proses apa-apa. Tapi kalau taslimun nafsi, minta keampunan dosa, itu melalui proses yang sukar dan memerlukan masa yang lama, tenaga dan sebagainya. Kita nak bertaubat, kalau ada buat silap dengan orang lain, barang-barang dia kita kena pulangkan. Itu bukan benda mudah tu. Kita dah curi barang orang, bukan kita lah, orang lain lah. Kita tak ada curi insyaAllah. Dah tercuri barang orang, tiba-tiba nak pulang balik kerana nak taubat, bukan benda mudah. Kalau raya kena balun. Kalau raya kena penumbuk kan. Kenapa awak ambil? Jadi sekarang ni maknanya dia memerlukan proses yang sukarlah. Jadi istighfar menyerah diri. Kemudian nabata mengeluarkan sesuatu ataupun istambata bersusah payah. Jadi kalau nabata saja maknanya mengeluarkan sesuatu. Saya telah mengeluarkan aiskrim daripada peti ais. Mudah ya. Tapi yang ini mengeluarkan dengan susah. Susah mengeluarkan minyak daripada bumi. Itu susah. Tapi nabata juga. Tapi istambata sudah maksud bersusah payah nak mengeluarkan. Jadi tunjuk nombor satu ni adalah yang pertama melalui proses yang sukar, yang kedua menggunakan tenaga yang lebih dan juga yang lama. Itu maksud sama'i yang pertama. Begitu juga dengan haraja. Haraja keluar. Kalau dia punya mazdar dia ikhrajun adalah keluaran. Manakala istahraja maknanya bersusah payah mengeluarkan. Macam mengeluarkan minyak lah, kan bersusah payah. Di sini pula menyemburkan air. Menyemburkan air. Menyemburkan air kita pancuk je air. Tetapi kalau kita kata istansaqal ma, maknanya menyedut air minum. Itu payah. Bandingkan dengan kita pancuk air keluar, dengan kita sedut air ke dalam lubang hidung, lepas tu yang lepas tu mudahlah, tapi yang menyedut tu salah gaya terbusin, salah gaya tersedap. Sebab kita digalakkan oleh Islam sebelum kita berwuduk, kita sedut dulu air tu. Istansaqa. Istansaqa, sedut air dengan hidung sampai dia masuk tu, kita rasa macam dia dah pergi kotak. Kita lepaskan. Payah kerja tu. Lebih payah daripada dengan sebut air. Apa sebabnya tu? Sebab Rasulullah galak yang kita pakai. Buat macam tu. Sebab kita ikut Rasulullah. Rupanya dia punya kebaikannya sangat banyak. Termasuklah menjauhkan diri daripada penyakit sesama. Salsemo, dan sekarang COVID dan sebagainya. Amalkanlah sedut air itu. Bukan sedut lebih kurang. Sedut sampai kita rasa dia masuk dalam otak.
sampai masuk dalam hidung ni, atas ni. Itu hembuskan. Jadi kesan dia adalah sangat baik. Jadi nasaqal hawa, menyejuk udara senang. Daripada nasaqa tambah alif cinta, menyejuk juga, tapi menyejuk dengan susah. Kalau sedut udara kan mudah. Perkataan itu mudah. Tak melalui proses. Tapi kalau menjedut yang sunnah tu, itu benda yang payah nak buat. Yang susah nak buat. Yang kalau salah gaya boleh jadi tersedak dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Yang kedua sama'i, iaitu menunjukkan makna mendapati, menilai, menganggap dan mensifatkan. Sebagai contoh, istahsana. Istahsana tu mendapati atau menilai baik. Ini menilai. Salah satu daripada maksud dia lah. Menilai. Ini menilai. Jadi istahsana maknanya menilai benda tu baik. Alif sinta tu makna menilai. Dan yang ni istaqbaha. Maknanya menilai buruk. Menilai buruk. Istaghfara kecil. Maknanya remeh, kecil. Jadi mensifatkan. Dengan adanya alif sinta tu dia jadi mensifatkan. Ataupun istaksara, menganggap ataupun menilai terlalu banyak. Dia perkataan kasara. Kasura adalah banyak. Jadi kasara menilai atau menganggap ataupun mensifatkan banyak. Ataupun istasqala, itu menganggap ia terlalu berat. Dia perkataan saqala. Saqala itu makna berat. Alif sinta maknanya menilai berat. Mengikut sama'i. Mengikut makna orang Arab. Jadi, orang yang optimis sentiasa memandang baik pendapat orang lain. Jadi, al-tafailu daiman yastahsinu afkal akhirin. Jadi, maknanya orang-orang yang optimis. Orang yang optimis apa dia? Sentiasa memandang baik fikiran orang lain. Orang yang optimis, orang yang bersifat positif, orang yang mempunyai daya maju yang tinggi, dia sentiasa memandang baik pandangan orang lain. Orang yang sebaliknya, orang yang jumud, orang yang tak berkemajuan, tak bertamadun, dia sentiasa memandang buruk orang lain. Asal orang lain je cakap, dia kata tak betul. Tak betul. Salah. Yang betul dia. Jadi itu bukan orang optimis. Orang yang sentiasa memandang hadapan adalah orang yang sentiasa memandang baik fikiran orang lain. Jadi yastahsinu, maknanya menganggap baik fikiran orang lain. Begitu juga dengan ayat surah yang ke-7 ayat 188. Sebelum tu ada ini. Yang ini. La taksir say'an qaddam tahu law walidaika. Jadi la tastaksir say'an, janganlah kamu merasa banyak. Janganlah kamu menilai banyak. Apa dia? Qaddam tahu, yang kamu berikan, li, untuk walidaika, untuk kedua ibu bapa. Jadi janganlah kamu merasa banyak memberi sesuatu pertolongan kepada kedua ibu bapa. Aku dah apa? Saya dah bagi dah 1,000 sebulan kepada kedua orang tu. Ada rasa banyak. Jangan rasa banyak benda tu. Kalau kamu mampu, boleh beri lebih dari itu. Tak ada masalah. Jangan rasa banyak. Kalau rasa banyak macam mananya, awak dah rasa kedekut dengan ibu bapa. Jadi jangan rasa. Dan ayat Quran yang surah yang ke-7 tadi, ayat 188, walau kuntu a'lamul ghaiba
istaksartu min khairin wa massanniyal su in ana illa nadhirun wa basirun liqaumin yu'minun. Makna dia, dan sekiranya aku mengetahui perkara yang baik, tentulah aku memperolehi banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Allah suruh Nabi Muhammad beritahu orang-orang yang tak percaya dengan dia, orang-orang yang kata dia ni ada sihir dan sebagainya, walau kuntu, kalau sekiranya aku a'lamul ghaib, tahu benda yang ghaib, lastaksartu, maknanya saya akan memperoleh banyak benda, banyak kebaikan, min khair, saya akan banyak mendapat kebaikan, wa ma massaniyasu, dan aku tidak akan ditempa ataupun disentuh oleh su, keburukan. In ana illa nazirun, aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira. Wa basyiril liqaumin mu'minin, berita gembira kepada orang beriman. Jadi perkataan lastaksartu maknanya menganggap banyak, memperoleh banyak. Memperoleh banyak apa? Banyak kebaikan. Kalau aku tahulah benda baik, maka sudah tentu aku akan banyak dapat kebaikan. Dan disentuh oleh su, oleh kecelakaan, oleh kemudaratan. Tetapi aku ni tak tahu semua tu. Aku hanyalah in ana illa nazirun. Aku ni hanyalah sebagai pemberi peringatan. Tugas aku beri peringatan. Bukan tahu bila kiamat dan sebagainya, itu bukan tugas aku. Dan juga basirun liqaumin yu'minun, dan aku ni adalah membawa berita gembira kepada orang beriman. Masih sama membawa berita seksual untuk orang yang kafir. Jadi itu maksud yang kedua. Maksud yang kedua, sama'i. Kemudian ini ada maksud yang ketiga. Maksud yang ketiga inilah digunakan untuk membuat perbandingan setara antara mubtada dan khabar. Perbandingan yang setara antara mubtada dan khabar. Contoh di sini istahjar, tin, taini. Jadi istahjar maknanya tanah liat itu sudah menjadi seperti batu. Jadi tanah liat yang keras membeku seperti batu, maknanya digunakan untuk perbandingan setara antara mubtada dan khabar. Mubtada dia tin, kemudian khabar dia mubtada dia sajara. Hajara. Tambah alif sinta, hajara maknanya batu. Tin tanah liat. Maknanya tanah liat itu membeku seperti batu. Jadi memberi perbandingan setara. Alif sinta itu menunjukkan setaranya atau kerasnya tanah liat itu sama dengan batu. Itu adalah sama'i. Begitu juga unta jantan itu bertukar menjadi seperti unta betina. Istang waqa jamalu. Jadi istang waqa maknanya telah bertukar. Bertukar kepada unta betina. Unta jantan. Nawaqa adalah unta jantan. Bertukar. Unta betina. Balik. Unta betina bertukar unta jantan. Jadi maknanya unta betina itulah bertukar. Unta jantan. Jamalannya adalah unta jantan. Jadi tambah alif sinta itu membawa maksud perbandingan yang setara dengan antara mubtada dan khabar. Itu nombor 3. Nombor 4, menunjukkan mengambil atau menjadikan sesuatu pekerjaan atau pelaku berfungsi memberikan khidmat pada subjek. Contohnya istajarahu, menjadikan sesuatu sebagai pemberi perkhidmatan. Istajara, asalnya ajara. Ajara itu adalah balasan. Jadi
balasan tambah alif sinta, dia sudah menjadikan sesuatu memberi perkhidmatan. Sini yang keempat ni maknanya menunjukkan mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai pekerja atau pelaku. Itu maknanya istajara. Alif sinta itu maknanya adalah menunjukkan mengambil ataupun menjadikan sesuatu pekerjaan atau pelaku itu yang berfungsi memberi kepada subjek dia. Istajarahu, menjadikan sesuatu sebagai pemberi perkhidmatan. Ajara balasan. Tapi tambah dengan alif sinta sudah jadi perkhidmatan. Itu juga dengan istajara baita. Maknanya menyewa rumah. Yakni rumah itu berfungsi memberi perkhidmatan kepada kediaman. Perkhidmatan kediaman kepadanya, bukan pemilikan. Jadi istajara baita. Menyewa rumah itu maknanya adalah rumah itu berfungsi memberi perkhidmatan kediaman kepadanya, bukan pemilikan. Kalau istajara ni bukan hanya beri untuk milik, tapi beri untuk sewa. Ada ajara. Ajara itu adalah sewa ataupun gaji ataupun balasan. Ataupun adalah contoh lainnya, la tasbid nas. Jangan buat orang lain jadi hamba. Asalnya adalah abadah. Abadah hamba. Illa tas tak tambah alif sinta, jadi dia sudah menjadi jangan buat orang jadi hamba. Itulah makna alif sinta dalam maksud yang keempat. Manakala maksud yang kelima dan yang keenam, ini yang terakhir. Yang kelima maksudnya adalah untuk menunjukkan tiba masa sesuatu tindakan. Di sini diambil istarama haita. Hait maknanya sudah tiba masanya dinding itu diperbaiki. Istarama maknanya masa. Istar itu menunjukkan masa. Masa apa? Masa untuk baiki. Apa yang dibaikinya? Hait. Haita maknanya dinding. Jadi sampai masanya untuk membaiki dinding. Kerana dinding itu dah pecah. Ataupun sudah tumbang. Ataupun sudah buruk dia punya bahan-bahan dinding itu. Jadi istarama maknanya sampai masa. Digunakan untuk menunjuk tiba masa tindakan dilakukan. Begitu juga yang keenam, digunakan untuk tujuan berlebihan dalam menggambarkan sesuatu. Seperti kataan marra. Marra itu maknanya berjalan. Marra. Istamara maknanya berterusan. Istamara. Jadi digunakan untuk tujuan berlebihan di dalam menggambarkan sesuatu. Jadi marra asalnya adalah berjalan. Apabila istamara maknanya berjalan yang berterusan tak berhenti, menunjukkan berlebihan. Ataupun istaqarra. Istaqarra itu adalah tetap, menetap, berada di satu tempat. Istaqarra asalnya qarrara. Qarrara maknanya tetap, tak bergerak. Istaqarra maknanya berlebihan tetap. Maknanya tak bergerak sejak daripada 10 tahun yang lepas. Itu istaqarra. Maknanya tetap yang tidak berlebih, tetap yang berlebih-lebihan. Jadi itulah makna kesimpulan daripada yang pertama kita panggil kiasi. Kiasi itu maknanya meminta. Kemudian yang lagi satu sama'i ada 6 makna. Jadi 6 makna ni saya tak tahulah ada shortcut ke tak adanya, tapi maknanya kita kena selalu membaca. InsyaAllah kita boleh ingatlah. Sekiranya tengok sekali gini, minggu depan mungkin dia hilang. Jadi oleh kerana itu kena selalulah. Jadi ini kesimpulan. Jadi yang berikutnya ini kita hanya sebagai maklumat tambahan saja. Tuan-tuan dah tahu dah cara macam mana madi, mudhari', mazhar dan sebagainya. Itu tak ada jalan lain jugalah. Melainkan Tuhan hafalah dia punya basic jadual.
Basic jadual tu. Saya jadual ni lah. Tuan kena nampak? Tak nampak ya? Bukan ada. Ada nampak? Nampak. Tak nampak ya? Pasal dia punya ni tak nampak. Ataupun nanti saya tukar dia setting dia supaya jadi itulah yang saya maksud yang ni. Tak nampak juga. Nanti tak ada. Nanti tak ada. Jadual stop soal. Jadual ni. Dapat tak? Oh ni. Namanya jadual ni. Jadi tuan-tuan tak boleh Tahu. elak daripada Okey. hafal jadual ni. Ini Tahu. keramat yang tuan-tuan hafal lah. Ada. Hafal makna dia, apa dia perkataan dia. Saya ini tak hafal, yang tadi memang Hafal. saya menghadapi masalah lah. Ini tak hafal. Itu jadual tu 12 pecahan tu Ustaz. Ya, betul. Maksudnya. Yang itulah yang saya maksudkan. Okey. Okey, ada soalan? Jadi dengan hari ini maknanya tamat saraf. Kita kan belajar nahwu dan saraf. Jadi sekarang ni ilmu saraf daripada bulan 2 dulu sampai bulan 12 ni maknanya lebih kurang 10 bulan ilmu saraf kita belajar. Jadi kira banyaklah tu 10 bulan belajar tu. Jadi tuan-tuan kena tengoklah balik, tengoklah nota-nota yang lama-lama tu supaya apabila kita masuk kepada berikutnya, tuan-tuan ada dalam ingatan. Kalau tidak, kalau kita lupa yang ini, bila masuk yang berikutnya kita akan belajar usul ataupun nahwu. Jadi kalau yang ini kita lupa, malah dia nahwu sah, yang ini hilang, habislah. Dia tak dapat nak sambung lah, tak dapat nak combine. Sedangkan ilmu ni dia kena combinekan, barulah dia dapat makna yang betul. Jadi dengan ini maknanya habislah ilmu tasrif. Ini adalah ilmu saraf. Masalah. Habislah. InsyaAllah berikutnya kita akan belajar sebelum kita masuk ke nahwu, kita kena belajar dulu ilmu hilal dan nama hilal. Ilmu hilal dan ilmu abid. Saya dah bagi dah dia punya nota tu yang saya kalau ada perkataan yang tak faham tu tengok kamus tu. Ada tak? Saya Cara nak tengok kamus tu macam mana Ustaz? Cara nak tengok kamus tu. Cara nak tengok kamus huruf hilal ni macam mana tu? Saya tengok kamus, tengok fi'il madhi dia. Madhi je. Semua kamus yang kita ada boleh terulah. Mana kita buka madhi, dia akan buat pecahan lah. Dia pun ada pecahan. Bukan insyaAllah. Ingatlah dia punya fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il nahi, kemudian Okey. itu semua kena tahu beri makna lah. Tahu beri makna tu kena check balik lah nota-nota yang dulu tu. Yang 10 bulan yang lepas tu. Saya harap tuan-tuan tak buang lah. Ini maklumat tambahan ni kebanyakan exercise Ustaz. Ya, exercise. Saya perhatikan exercise semua ni. Okey, alhamdulillah. Ada barangkali satu benda yang saya tertinggal tadi, iaitu yang ni, yang ni. Tuan-tuan ada muka surat 154 ni. 154. Dia. Mazda. Satu. Ada. Tengok yang saya punya. Okey. Lama 138. 138. Okey, terima kasih.
Okey, saya betul 138. Ya. Jadi Ah, form 1 adalah fa'ala. Okey. La tu adalah tak ada tambahan apa-apa. Fa'ala 3 huruf. Yang maksudnya dia telah buat. Form yang kedua tambah Fa'ala. fa'ala. Fa'ala tu daripada dia telah buat, sudah membawa maksud banyak, kerap dan teliti. Okey. Kemudian dari form 2 ni, fa'ala, dia tambah lagi satu ta. Jadi form 5. Bawah ni, yang bawah ni. Oh, okey. Terus form 2, tambah ta jadi form 5. Jadi tafa'ala. Tafa'ala tu di samping maksud yang di atas, dia bawa serius, kesungguhan. Tafa'ala, ada ain bersabdu dengan ta, tambah ta, pakar dia. Jadi ta dengan ain tu ditambah, jadi daripada form 2 jadi form 5. Form 5 Okey. yes. Ini general ni, ini general. Okey. Ini yang kiasi punya maksud. Bukannya samain. Ini yang kiasi. Menunjukkan benda tu dibuat dengan serius dan teliti. Apabila tambah ta dengan ain sabdu daripada 2 ke 5. Manakala 3 pula fa'ala, itu menunjukkan salin. Salin bertindak antara dua belah pihak. Macam bersalaman, itu dua belah pihak. Tak boleh satu pihak. Kemudian daripada form 3 ni jadi form 6. Tambah ta depannya. Tafa'ala. Tafa'ala ni sudah menunjukkan tindakan seimbang dua pihak yang melakukannya. Tafa'ala. Tindakan seimbang. Tindakan berbalas-balas antara dua pihak. Tafa'ala. Yang bermaksud lebih daripada tadi. Yang ini saling bertindak. Yang ini lebih lagi tindakan dia. Pihaknya lebih ramai. Menunjukkan tafa'ala. Kemudian daripada form 6, dia jadi 8. Ifta'ala. Ifta'ala ini sudah menunjukkan tindakan bersungguh-sungguh luar biasa bersama melakukannya. Ifta'ala. Alif dan ta. Tambah alif dan ta. Dia daripada 5 tadi pergi ke yang ke-8. Okey. Dan yang ke-4. If'ala. If'ala itu adalah tambah hamzah. Satu tambahan. Maksudnya sengaja oleh pihak kedua. Pihak kedua ni maknanya masuk. Kata masuk. Ini memasukkan. Jadi bertambah hamzah ni sudah jadi memasukkan, maknanya kerja untuk orang yang kedua. Bukan kita yang masuk, tapi memasukkan. Memasukkan itu adalah kerja untuk orang yang kedua ataupun pihak lain. Kemudian form yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 lah infa'ala. Infa'ala ni menunjukkan kesan, natijah dan rintitan kejadian. Infa'ala. Menunjukkan rintitan. Kalau form yang ke-9, if'alu. If'ala. If'ala ni menunjukkan penambahan warna ataupun kecacatan. Ini bab warna dan kecacatan. If'ala, sabdu di ujung. Lam tu sabdu. If'ala, tambah if'ala menunjukkan kecacatan. Manakala yang ke-10 yang kita bincang tadi, istafa'ala adalah meminta atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Maka itu sajalah. Kita ada 9, ada 10 form. Maka ke-10 ni dia punya ringkasan makna dia mengikut kiasinya adalah seperti ini. Itu saja. Jadi kalau tuan-tuan lupa boleh rujuk lainnya apa makna dia. Makna kiasi. Bukan makna samain. Makna kiasi. Tapi Ustaz, dalam alif simta ada dia punya makni kan? Bukan kiasi dan samai kan? Alif simta yang kita berbincangkan tadi lah. Alif simta
dia meminta. Ah, Makna sama'i dia ada adalah. 6. Itu dia. Okey. Faham. Okey. Lah, maknanya bahagian tasrif ni kira kita apa? Belum tamat lagi, tapi maknanya sebahagian besar kita dah sentuh lah. Jadi saya harapkan dengan kunci-kunci yang kita belajar ni, insya-Allah dia boleh membuka peti-peti perkataan yang lain lah. Insya-Allah. Inilah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Buka Quran insyaAllah. Tapi puas nak fikirkan mana satu. Jadi baca Quran tu kita tengok ada tambahan tu, kita tengoklah makna dia apa dia. Okey. InsyaAllah. Supaya dengan tu kita mudah memahami Al-Quran. InsyaAllah. Jadi minta maaf ini lambat sikit sudah. Tak apa. Sedap Ustaz. Yang nak cepat dan sebagainya. Jadi kita dari sini dulu dengan kita punya biasa kita tutup dengan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, kami berhimpun pada hari ini ya Allah. Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah, dan kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah, dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang memberi petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Ya berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami dapat menerima, dapat menghayati, dapat mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya Ya Karim. Karim. Alhamdulillah.